Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sidang Jumaat yang dikasihi, pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperkukuhkan pengabdian diri kita kepadanya. Dengan kita melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan pada hari yang penuh keberkatan ini menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan insya-Allah berjaya di akhirat. Tajuk khutbah Jumaat kita pada tengah hari ini ialah apa pentingnya Islam. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sekiranya kita ditanya secara spontan, apakah pentingnya risalah Islamiah terhadap dunia ini? Adakah setiap daripada kita mampu menjawab secara hikmah dan tepat? Satu soalan yang memerlukan perbahasan, penelitian dan pengamatan yang mendalam. Walaupun ia ditujukan kepada seorang yang menisbahkan dirinya seorang Islam. Namun berapa ramai di kalangan kita yang mampu menjawab persoalan ini lantaran tidak mengetahui hakikat Islam, bahkan tidak ambil peduli terhadap perjalanan dan ilmu-ilmu Islam. Hakikatnya, Islam merupakan unsur penting di dalam kehidupan manusia di alam ini. Jawapan ringkas untuk soalan tadi ialah Islam memperbaharui manusia, zaman, tempat dan agama. Marilah saudara sekalian, marilah kita lihat satu persatu perkara tersebut. Pertama memperbaharui manusia. Sesungguhnya manusia sebelum Islam ibarat mayat yang hidup. Dia tidak memahami hakikat kehidupan. Bagaimana dia dikatakan hidup sedangkan dia diperhambakan oleh para pembesar dunia. Merasa lazat dengan keinginan hawa nafsu yang hina, menyembah berhala-berhala, berada di dalam kebatilan dan kesesatan. Akalnya tidak mampu memandu kerana ia timpang dari mengenal kebaikan, terhijab daripada mengetahui kebenaran. Tatkala Islam datang dengan petunjuk dan cahaya, ia menghidupkan manusia dari lenanya. Bagaimana tidak? Risalah agama ini membawa bersamanya ilmu yang bermanfaat, akhlak yang luhur, serta mengangkat martabat menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi dan mengiktiraf sebagai makhluk yang paling utama
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik. Serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Untuk memperkukuhkan lagi, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Tin ayat 4. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sidang jemaat yang dikasihi. Yang kedua, memperbaharui zaman. Sesungguhnya zaman sebelum Islam berada di dalam kesesatan dan jahiliyah dan penyimpangan daripada sifat insaniah. Manusia ketika itu menghabiskan umur mereka terhadap perkara-perkara batil, perkara-perkara dosa, perkara-perkara mungkar dan keji. Apabila Islam datang menyinar ufuk kehidupan manusia, maka kita diajar bahawa masa itu terlalu bernilai dan ia ibarat pedang. Sekiranya kita tidak memotongnya, dia akan memotong kita. Kita juga diajar bahawa setiap hari yang berlalu tanpa penghasilan sesuatu yang berfaedah atau beramal dengan amalan yang mulia atau menyediakan bekalan untuk akhirat, maka hari tersebut tidak ada nilainya di sisi agama. Bahkan ia merupakan hari malang yang akan memberatkan timbangan kejahatan di akhirat kelak. Ingatlah saudara, setiap orang akan ditanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenaan umurnya, pada apa ia dihabiskan, usia mudanya pada apa digunakan, hartanya dari mana ia didapat dan ke mana dibelanjakan. Alangkah bernilainya umur ini, saudara. Alangkah bernilainya umur ini, maka beramallah untuk kehidupan selepas kematian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyhadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Surah At-Taubah ayat 105. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Kemudian dia akan menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, memperbaharui tempat. Sesungguhnya saudara, kebanyakan tempat di bumi ini sebelum kedatangan Islam hidupnya dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan zina, tempat-tempat penyembahan berhala, kelab-kelab arak, pusat-pusat judi dan hiburan. Alhamdulillah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan dakwah, tempat-tempat tadi telah bertukar daripada fungsi asalnya. Bumi ini berbangga dengan dahi-dahi yang bersujud kepada Allah Maha Pencipta. Berlendangan air mata orang-orang yang khusyuk ketika sembahyangnya. Halakah-halakah ilmu dan zikir di mana
para malaikat melingkunginya. Rahmat menyelubunginya. Turun rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Bahkan mana-mana mereka disebut, nama-nama mereka disebut di hadapan penghuni-penghuni langit. Islam jugalah yang memuliakan sesuatu tempat, saudara, seperti Tanah Haram, Madinah, Masjidil Aqsa dan sekitarnya, melebihi daripada tempat-tempat yang lain di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahil qail inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang saya muliakan, yang keempat. Tadi baru 3 dan ini yang keempat. Yang keempat, memperbaharui agama. Bukanlah bermakna bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang berbeza dengan para nabi yang terdahulu. Kerana agama yang dibawa oleh seluruh rasul ialah Islam. Hanya saja baginda sallallahu alaihi wasallam menghidupkan semula agama ini selari dengan prinsip tauhid dan akhlak yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Pada ketika itu, agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam telah diubah dan diselewengkan oleh para rahib dan pendeta mereka. Mereka menjual agama untuk kepentingan dunia mereka. Amanah Nabi sebelumnya telah diselewengkan oleh mereka berdasarkan nafsu dan dunia, hingga kan tidak tinggal di atas muka bumi ini agama asal yang diturunkan dari langit. Maka Islam datang membetulkan dan menyempurnakan syariat rasul-rasul yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala merakamkan perkara ini di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul Islam dina. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha
Islam itu menjadi agama untuk kamu. Sesungguhnya saudara, sesungguhnya agama Islam ini telah memandu manusia ke arah jalan ibadat yang benar. Mengimani bahawa Allah itu asa, tiada baginya anak, isteri, teman, mahupun sekutu. Tiada sesuatu pun yang menyerupainya, sedangkan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Wahai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, inilah Islam yang kita menyeru kepadanya. Demi Allah, inilah Islam yang mengetuk hati dan pendengaran kita untuk menyembah pemiliknya. Demi Allah, inilah Islam yang kita seru menyebar dan mempertahankannya walaupun jiwa dan darah menjadi galang ganti. Inilah risalah yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Satu soalan saudara sekalian. Satu soalan sederhana untuk saya dan tuan-tuan sekalian. Untuk sama-sama kita menilai soalan ini. Kita bertanya pada diri kita dengan soalan ini. Apakah yang telah kita buat untuk agama ini? Apakah yang telah kita korbankan untuk membelanya? Apakah yang akan kita jawab di hadapan Rabbul Jalil apabila kita ditanya sumbangan kita untuk agama? Allahu Akbar. Mari kita berfikir sejenak. Mari kita berfikir sejenak. Muhasabah diri yang penuh dengan dosa dan hina ini berhadapan Tuhan yang Maha Kaya. Dan perkasa. Kita menyeru manusia kepada Islam berdasarkan bakat, kemampuan dan bidang masing-masing. Ayuh suburkan takwa di dalam diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sama-sama kita fikirkan saudara soalan itu tadi. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih zata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa tsabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الدعاة والمجاهدين اللهم دمر الكفرة والمشركين وأهل أعداءك أعداء الدين اللهم عذب الكفرة الذين يسدون عن سبيله ويكذبون رسله ويقاتلون أولياءك اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب احزمهم وانصرنا عليهم بقدرتك وقوتك يا رب العالمين اللهم وفق سلطان أدلًا محب الدين شاه ابن المرحوم سلطان يوسف عز الدين شاه غفر الله له بما تحبه وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر.